Buletin Didik 18 September bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi meniup semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, sebuah sekolah luar bandar mencipta model roket angkasa diwarnai jalur gemilang sebenarnya sambutan bulan kebangsaan. Model berketinggian 7.31 meter dengan lebar 1.52 meter berkenaan diusahakan warga Sekolah Kebangsaan Kuala Merotai, Tawau, Sabah dengan menggunakan 1,145 buah botol terpakai. Menurut guru besarnya Muhammad Solehuddin, model berkenaan disiapkan dalam tempoh 2 minggu melibatkan murid dan guru sekolah berkenaan. Ilham membina model dilakukan selaras dengan pelancaran Sekolahku Sejahtera yang memberi gambaran sebuah roket selain sinonim dengan pendidikan sains, teknologi dan matematik STEM. Selain sebagai mercu tanda sekolah, model roket angkasa berkenaan juga bagi mendidik murid tentang pentingnya penjagaan alam sekitar. Ianya juga dijadikan sebagai satu mercu tanda kemerdekaan dengan warna jalur gemilang yang terdapat pada botol berkenaan. Kami mengambil ilham daripada pelancaran Sekolahku Sejahtera. Di dalam program Sekolahku Sejahtera itu ada sedikit gambaran mengenai sebuah roket dan ini berkesinambungan dengan pendidikan STEM, yaitu sains, teknologi dan juga matematik, dan kejuruteraan ini adalah satu mata pelajaran yang harus disemaikan di peringkat akar umbi lagi, di peringkat sekolah rendah, supaya semua anak-anak didik dan warga bergerak ke arah teknologi dan mengikut peredaran semasa. Pelancaran sambutan Majlis Kemerdekaan dan hari ini Majlis Penutupan. Tapi bila kami dapat idea, kami gabungkan pula idea itu menjadi satu program pertandingan di dalam STEM. Sebab dalam STEM ni kita melibatkan sains, matematik, RBT, teknologi di situ digabungkan sekali dan kita akan buat pertandingan. Sementara itu, pelbagai acara menarik diadakan sempena Karnival Merdeka dan penutupan Bulan Kebangsaan yang dianjurkan sekolah berkenaan. Antaranya termasuklah Perarakan Merdeka, pertandingan basikal berhias, pertandingan busana merdeka, pertandingan lagu patriotik dan kempen derma darah. Seramai 979 pelajar menerima bantuan peranti siswa keluarga Malaysia peringkat negeri Kelantan siang tadi. Sesi pengagihan turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bertempat di Kolej Matrikulasi Kelantan. Sebanyak 6,761 permohonan peranti siswa di negeri Kelantan telah diluluskan dan akan diagihkan secara berperingkat. Inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama daripada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Hadir sama Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan Nur Haslida Tahir dan Pengarah Politeknik Kota Baru Rosli Idris. Permohonan fasa kedua masih dibuka sehingga 30 September. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM meminta kerajaan menambah segera bilangan pegawai pelindung kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi menangani kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata penambahan itu bagi memenuhi keperluan mendesak berikutan ketika ini nisbah seorang pelindung kanak-kanak adalah untuk 50 hingga 100 orang berbanding keperluan ideal seorang pegawai adalah untuk 30 hingga 35 kanak-kanak. Menurutnya, setakat ini bilangan itu tidak mencukupi terutama bagi negeri berkepadatan tinggi seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Perak. Pada tahun 2020, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan secara berfasa seramai 1,122 pegawai berkenaan untuk tempoh 5 tahun. Daripada jumlah itu, seramai 474 orang telah diterima untuk tahun 2021 dan 2022. Jelasnya, pegawai pelindung berperanan menyelamatkan kanak-kanak selepas mereka mendapat laporan berkenaan mangsa disyaki didera sama ada menerusi polis atau orang awam. Kebiasaannya, selepas diselamatkan polis, mangsa dibawa ke hospital dan pelindung kanak-kanak ini akan berhubung dengan hospital untuk mengetahui keadaan mangsa. Selepas keadaannya sihat, pegawai pelindung akan membuat penilaian menyeluruh dalam tempoh 30 hari. Ia termasuk mengadakan lawatan ke rumah bagi menilai keupayaan keluarga, ekonomi serta jaminan kesejahteraan dan seterusnya menyediakan laporan sosial untuk dibawa mahkamah bagi tindakan lanjut. Manakala seorang pelindung mempunyai hingga
Seorang jurulatih yang pernah melakar nama melalui pencapaian murid autism dalam sukan renang sekali lagi membuktikan minat, semangat dan kesungguhannya dalam bidang tersebut. Sempena sambutan Hari Malaysia baru-baru ini, Hamlatul Hawari Azizan menzahirkan rasa cintanya terhadap negara dengan membuat renangan solo meretasi tasik Prince di Switzerland. Merupakan ahli Persatuan Guru Renang Malaysia MSTA, di samping mempunyai pengalaman dalam bidang sukan renang selama 15 tahun, Hamlatul Hawari melengkapkan renangan sejauh 3 km dengan catatan masa 50 minit. Menurutnya, antara faktor pemilihan tasik Prince termasuk persekitaran, keselamatan dan suhu. Sebelum misi yang tertangguh dari tahun 2020 dek kerana penularan COVID-19 itu berlangsung, perubahan iklim adalah antara cabaran yang terpaksa diharungi. Apa yang saya boleh cakap, arus agak kuat, walaupun tasik, tapi tasik ni dia luas dan lebar. Jadi apabila ada angin, dia agak berombak jugalah di kawasan tasik tu. Jadi semasa saya berenang tu, saya agak sukar untuk berenang secara lurus disebabkan arus yang menolak. Dan saya dapat rasakan saya terpaksa berenang secara zigzag. Cabaran yang kedua adalah krem dan hipotermia. Meskipun hanya berlatih selama 7 hari dan menggunakan bajet sendiri, Hamlatul Hawari berharap renangannya itu dapat menjadi sumber inspirasi kepada golongan belia, khususnya murid beliau sendiri. Harapan saya adalah untuk melihat ramai anak muda ataupun golongan belia untuk mengeluarkan potensi diri, bakat yang ada dalam diri. Tidak semestinya cemerlang dalam akademik semata-mata. Bagi yang mungkin kurang cemerlang di peringkat akademik, mereka boleh mencuba untuk menjadi lebih kreatif dalam membantu masyarakat. Kali terakhir tayar Malaysia menakluk tasik di Switzerland adalah pada Ogos 2002 menerusi perenang legenda selat Inggeris Datuk Malik Maidin yang berjaya mengatasi tasik Zurich. Menyelam di dasar laut pastinya satu pengalaman mengujakan bagi peminat aktiviti itu. Ianya pasti lebih menarik jika berpeluang melihat dan mempelajari sendiri proses membawa keluar artifak daripada sebuah kapal karam berusia sehingga 600 tahun. Yang dimaksudkan pengalaman berharga menyelam sekitar The Bidong Shipwreck yang mempunyai nilai sejarah selain bukti kewujudan aktiviti perdagangan dua hala negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Menurut Pengarah Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Madya Dr. Hasriza Sari, kapal berkenaan dipercayai karam sekitar kurun ke-14 dan ke-17. Beliau yang juga pensyarah Geoscience Marine UMT berkata, ia dipercayai karam akibat monsun selain berasal dari Thailand berdasarkan bentuk tembikar yang ditemui pada kedalaman 18 meter. Proses membawa keluar artifak dari kapal berkenaan dilaksanakan sepenuhnya oleh kepakaran tempatan termasuk penandaan, membawa naik ke darat dan membawanya ke Pulau Bidong. Hasil penemuan itu, satu modul khas dibentuk bersama Jabatan Warisan Negara JWN bagi melengkapkan aspek latihan dan pengajaran bagi kursus yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Arkeologi Dasar Laut dalam masa terdekat. Kami mengharapkan agar penemuan ini dapat diangkat ke peringkat nasional dan kita dapat melakukan satu ekskavasi yang boleh menjangkau sehingga subsurface ataupun di bawah permukaan dasar laut. Dan ini bagi kami memerlukan satu pendanaan yang agak besar. Lebih bermakna tapak kapal karam itu akan diwartakan sebagai tapak warisan kebudayaan bawah air pertama negara selepas diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan pada tahun 2018. Terdapat 965 tapak arkeologi direkodkan di seluruh negara merangkumi 822 tapak arkeologi darat dan 143 bawah air. Daripada jumlah itu, 13 tapak telah diwartakan sebagai tapak warisan kebangsaan, manakala 9 lagi sebagai tapak warisan. Berpeluang melihat artifak selain menyelam di tapak bersejarah itu, penyelam scuba Media Prima Berhad. Di mana dia tidak pernah lagi dieksplor oleh mana-mana penyelam scuba sebelum ni, dan kami dapat menemui beberapa peninggalan artifak
yang berusia 500 hingga 600 tahun. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak UMP kerana memberi kita peluang, dan kami berasa beruntung sekali untuk dapat melihat artifak-artifak yang berusia 500 hingga 600 tahun di bawah dasar laut. Mereka turut menyambut Hari Malaysia di dasar laut dengan mengibarkan bendera di Monumen 11 Mercu Tanda terkenal negara ASEAN. Berlari, merangkak dan berguling itu antara aktiviti fizikal yang perlu dilakukan oleh individu yang menyertai sukan pinball. Selain kecergasan fizikal, sukan terbabit memerlukan ketajaman minda agar tembakan berbola cat tepat mengena lawan. Segmen aktiviti minggu ini meninjau sukan ekstrim pinball yang semakin menarik minat remaja dan kanak-kanak seawal usia 9 tahun. Menurut jurulatih pinball remaja Johari Tambi, pinball memerlukan kepantasan, strategi dan tumpuan pemain untuk mengalahkan pasukan lawan. Sukan ini juga memupuk perkembangan sosial remaja. Anak-anak sekarang ni more to gadget kan. So bila banyak pada gadget tu, bila socialize dekat dunia luar tu mungkin kurang. Mungkin dia terdedah pada gadget ni. Gadget mungkin kita banyak dunia, tapi socialize dengan rakan-rakan yang di luar ni. So salah satu dia punya tarikan dia pinball ni is about kita masih kita kembangkan kita punya social punya lah, kita punya network. Macam anak-anak ni boleh it's not necessary dia kawan dengan budak-budak sekolah dia saja. So dia boleh berkawan dengan siapa-siapa dengan sekolah-sekolah yang lain. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong, Adri Zain Fabrian mengakui minat bermain pinball bermula daripada melihat keseronokan bapanya bermain setiap minggu. Ketangkasan serta kemahiran ketika bermain menjadikan sukan itu hobi baru Adri. Tapi di pinball hanya perlukan stamina, badan yang kuat dan kena cergas. Sebab macam nak aturkan strategi, kena itulah, kena berkomunikasi, bercakap dengan kawan-kawan yang lain, macam suruh dia bergerak dan strategi yang itulah dalam game, mid game. Ketahanan badan juga amat diperlukan berikutan sukan ekstrim ini, ada kalanya mengakibatkan kecederaan akibat pergerakan atau terkena berbola cat. Pinball ni dia extreme sport, bukan macam sport lain. Dia kalau main pinball ni dia macam dia rasa sakit lebam. Ada ibu bapa yang berpendapat sukan pinball ini sesuai untuk keluarga, memandangkan ia sukan berkumpulan dan boleh disertai oleh hampir semua peringkat usia. Bila kita main pinball, it's not just recreational. Kita orang pun masuk tournament juga. And apa yang saya cakapkan dekat semua wife dengan anak-anak, kalau satu anak tournament, satu family kena pergi. So that's, if it's my tournament, they all will come. If it's his tournament, we all will come. If diorang punya tournament bola jaring apa semua, kita semua akan datang. Bagusnya pasal pinball park ni, equipment semua kita insyaAllah lengkap lah. Cuma pasal kanak-kanak baru 15 tahun ni, dia punya saiz mungkin tak sama dengan saiz yang biasa untuk adult lah. So saya rasa marker tu okey, tak ada masalah. Marker ni adalah benda yang kita guna untuk menembak tu kan, tu kita panggil marker. Benda yang maybe saya akan galakkan untuk orang yang maybe serius nak ceburi game ni, pertama dapatkan mask. Mask ni untuk protect kita punya muka kan. Tambah Zulfikar, sukan ini wajar jadi sandaran untuk ibu bapa yang mahu masa anak-anak mereka terisi dengan aktiviti berfaedah daripada terlalu lama menghabiskan waktu dengan gadget. Bertemu kembali. Kyrgyz merancang membangunkan 60 buah lagi sekolah tadika berasaskan komuniti. Tumpuan diberikan ke kawasan yang berada di bawah garis purata kebangsaan. Ia juga susulan kejayaan kerajaan mencatat kemasukan 10,000 pelajar prasekolah dan melalui penubuhan 120 tadika baharu dari tahun 2014 hingga 2018. Semua guru-guru tadika turut dilatih bagi meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka. Di Kampung Gros, 40 km utara Bishkek, penduduk tempatan dan kanak-kanak antara yang mula mendapat faedah daripada penyediaan kemudahan itu.
Ia membantu ibu bapa kanak-kanak terbabit mengimbangi kerja harian mereka pada masa sama menyiapkan anak-anak mereka kepada pendidikan formal. Mengikut kajian pada tahun 2018, hanya 39% daripada kanak-kanak di Kyrgyz mendapat pendidikan prasekolah. Di Sudan Selatan, lebih 2.8 juta atau 3 daripada 5 kanak-kanak di negara itu tercicir sekolah. Ini tidak termasuk 2 juta lagi kanak-kanak yang terpaksa duduk di rumah berikutan penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19. Daripada jumlah itu, kanak-kanak perempuan adalah yang paling ramai. Ini meletakkan mereka dalam risiko keganasan berasaskan jantina, eksploitasi dan perkahwinan paksa. Usaha untuk menyediakan pendidikan berkualiti dihalang oleh ketidakstabilan politik, masalah ekonomi, kemiskinan yang melampau, konflik bersenjata dan perpindahan. Sejak tahun 2013, lebih 150 buah sekolah di negara itu digunakan bagi tujuan ketenteraan. Ini menyebabkan 1/3 daripadanya rosak atau musnah. Tambah menyedihkan apabila hanya terdapat sebuah universiti dan sebuah kolej perguruan di Sudan Selatan ketika ini. Kebiasaannya, cuti hujung minggu dihabiskan dengan aktiviti riadah atau bercuti ke tempat-tempat menarik. Namun di Virginia, Amerika Syarikat, puluhan pasukan menyertai pertandingan menarik pesawat penumpang dalam acara tahunan tarik pesawat di lapangan terbang antarabangsa Dallas. Setiap pasukan terdiri daripada 25 peserta bersaing untuk menarik kapal terbang seberat 82 tan. 2 pesawat disediakan untuk pertandingan ini, iaitu jenis Airbus A320 dan Boeing 757 sepanjang 3.6 meter. Kembali dianjurkan selepas berehat selama 2 tahun, acara yang dikenali sebagai The Duels Plan Pool ini telah diadakan sejak tahun 1992. Ia bertujuan mengumpul dana bagi sukan Olimpik khas. We're very excited. We with the Amazon team, and this is my first time doing for the Special Olympics, so I'm very excited. I invite a couple of friends to come out and support. It's very important to support these teams. Sejak penganjurannya, acara berkenaan telah berjaya mengumpul lebih $3 juta dan kini ia turut dianjurkan di beberapa bandar lain. Olimpik khas ialah organisasi sukan terbesar dunia untuk kanak-kanak dan orang dewasa kurang upaya dari segi intelektual atau fizikal. Sebuah syarikat Jepun memperkenalkan motosikal terbang pertama di dunia di pameran Auto Detroit. Motor terbang Extro-Turismo ciptaan Airwings Technologies mampu terbang selama 40 minit dengan kelajuan sehingga hampir 100 km sejam. I feel like I'm literally like 15 years old. I just got out of Star Wars and I jumped on their bike. I mean, it's awesome. It's comfortable. I mean, it was really comfortable taking off and landing. So there's no like jerky jerk. It's literally very, very smooth. And I can't wait for the future. I'm so excited. Pengasas dan CEO Airwings Technologies, Shuhei Komatsu pula berkata kenderaan ini sudah sedia untuk dipasarkan di Jepun. Malah pihaknya dalam rancangan untuk menjual versi lebih kecil di Amerika Syarikat tahun hadapan. Harganya dianggarkan $777,000 atau kira-kira 3.5 juta ringgit. Syarikat itu juga menyasarkan untuk menghasilkan model elektrik menjelang 2025 dengan kos yang lebih rendah sekitar $50,000. Ialah tanking, iaitu apabila oponen baling bola, kita akan tank menggunakan bola yang kita pegang. Contohnya Sukan. Anak seorang anggota polis Muhammad Hakimi Zulkifli yang sering mengikuti bapanya ke pusat latihan polis sejak berusia 12 tahun meraih emas Sukan Malaysia Sukma dalam acara 50 meter pistol lelaki. Muhammad Hakimi kini 18 tahun berkata sikap tolak ansur bapanya mendorongnya mengembangkan minat dalam sukan menembak. Saya menembak, saya start daripada darjah 6, tapi yang saya betul-betul start training masa saya form 1. Pada parents dengan kawan-kawan saya ingin terima kasih kerana telah memberi semangat kepada saya sampai saya boleh jadi macam ni lah.
Sebagai anak abah, beberapa kali Muhammad Hakimi meminta bantuan bapanya Zulkifli Omar untuk maklumat lanjut ketika ditanya pihak media. Alah, apa ni? Yang PNN tu kerja mana apa? Dari IPT. IPT. Dengan jemputan kuasa IPT. Menurut Muhammad Hakimi, dia berpuas hati apabila berjaya menempaskan penembak pilihan dalam acara itu, Siah Zeng Hong dari Pahang. Dalam acara 50 meter pistol itu, Muhammad Hakimi menang pingat emas apabila mengumpul mata tertinggi 529 mata. Zeng Hong pingat perak kurang 2 mata. Seorang lagi penembak dari Pahang, Wan Muhammad Syafiq Wan Mustaza, pingat gangsa 526 mata, kurang 3 mata berbanding Muhammad Hakimi dan kurang 1 mata berbanding Zeng Hong. Acara olahraga 200 meter lelaki akhir cemerlang pada awal larian. Strategi Muhammad Arsyad Mat Saad untuk memecut pada saat akhir membuahkan hasil. Muhammad Arsyad berjaya menghadiahkan Johor pingat emas apabila pertama ke garisan penamat 21.02 saat. Atlet Perak Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang sebelum ini memenangi gelaran Raja Pecut apabila memenangi acara 100 meter terpaksa berpuas hati dengan pingat perak lewat 0.01 saat. Dan seperti Muhammad Azim, acara 100 meter Muhammad Arsyad hanya menang pingat perak. Pelari Negeri Sembilan Muhammad Haikal Hanafi pingat gangsa 21.18 saat. Acara 200 meter wanita, saingan lebih di antara atlet dari Selangor Nur Afrina Batrisha Muhammad Rizal dan atlet Sabah Nur Aisyah Rafina Aling. 10 meter terakhir hanya Nur Afrina Batrisha berseorangan ke garisan penamat untuk pingat emas 24.83 saat. Nur Aisyah Rafina pingat perak 25.14 saat, manakala atlet Pahang KM Darshini pingat gangsa. Kedudukan pingat setakat jam 6.30 petang tadi. Johor kekal di tangga teratas dengan 26 pingat emas, 16 perak dan 13 gangsa. Terengganu di tangga kedua 12 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Saingan dari negeri lain tidak kurang hebat. Sabah di tangga ketiga dengan 12 pingat emas, 11 perak dan 10 gangsa. Semua negeri bertanding termasuk Brunei sudah memperolehi pingat. Sementara itu, Sukma edisi ke-20 MSN 2022 dibuka secara rasmi malam semalam di Perkampungan Sungai Sukan Utama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bagi. Ia berlangsung meriah biarpun secara sederhana dengan disaksikan kira-kira 2,000 orang termasuk atlet dan pegawai. Upacara perasmian bertempat di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dektar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selepas ucapan pembukaan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bermulalah perarakan 15 kontingen bertanding terdiri daripada negeri dan juga penyertaan Brunei Darussalam. Menambah seri majlis pembukaan ialah penampilan pemenang pingat emas renang dan wushu Sukan SEA 2021 Kiu Ho Yen serta Tan Ziyan yang membawa bendera wilayah persekutuan dan Melaka. Begitu juga pemain bola sepak bawah 23 tahun kebangsaan Muhammad Safwan Mazlan yang mengetuai barisan kontingen Pahang. Bendera Sukma yang dinaikkan dibawa oleh kumpulan atlet negara iaitu pemain pingpong Chun Javen, Jimdama Anju Yi, atlet karate Arsha Mendran, atlet angkat berat Muhammad Azrin Fidin. Obor khas tamasya juga dinyalakan. Legenda bowling tanah air Shalin Zulkifli diikuti lafaz ikrar diketuai atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mewakili Johor. Sebanyak 31 jenis sukan meliputi 426 acara dipertandingkan di 5 zon pertandingan tamasya kali ini. Sukma edisi ke-20 dijadual berlangsung sehingga 24 September. Mengakhiri buletin DD, aksi Spiderman Perancis Alan Robert memanjat bangunan pencakar langit setinggi 48 tingkat di Paris tanpa sebarang bantuan alat keselamatan. Aksi laga geri itu dilakukan sepanjang hari lahirnya yang ke-60 tahun. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat, jumpa lagi.